Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan marah kepada mungkin Bensuan SDK Pemerintahan Arab. Baik, ini adalah barisan pentadbir. Slide is already in English. The presentation in English, okay ya. Ya. Ini adalah barisan pentadbir terdiri daripada penentuan ada 4 lah. Belum kadang kita ada biasanya di sekolah kita ada 3, tapi sekolah kita ada 4 sebab kita ada program pendidikan khas integrasi. Okay. Dan besar kita ada 4 guru kanan. Baik, ini adalah enrollment bagi kita punya population kita, iaitu teachers kita ada 21 orang lelaki, 34 perempuan dan total 55. Itu juga bagi staff kita ada 6 lelaki, 6 perempuan dan total 12. Students 149 lelaki, 169 perempuan dan total 31 orang. Macam mana apa itu sekolah luar. Sekolah luar tapi kurang banyak. 3 tahun lepas lebih kurang 400 orang pelajar tu lah. 3 orang lebih kurang 400. Sekarang ini dah punya 318. Okay. Baik, kemudian workers kita ada 9 orang, 4 sepertiga dan 5 leader. Okay. Sikit, cleaner sikit sebab sekolah besar tapi banyak budak sikit, maka cleaner yang supply kita pun sikit ya. Baik, the best thing that can be offered from our school, by our school, kita ada berbagai ajaran selain daripada kita ada kelas-kelas biasa. Okey, kita ada 3 aliran di sini ya. Yang pertama kita ada PDMA, iaitu pendidikan vocasional menengah atas, yang mana pada program ini mengikuti khusus masakan, khusus penyediaan dan penyajian makanan. Okey, dan pada program ini kita akan mendapat 2 sijil. Okey, yang pertama sijil SPM. Yang kedua adalah sijil SKM tahap yang kedua, tahap kedua. Okey. Kemudian kelas PVM, pelajaran PNPVM, mata pelajaran vocational, iaitu mensulis semua. Okey. Dan PPI boleh beritahu cikgu PVMA tu tak? Untuk ready time ni kita nak pergi bilik dia. Masakan. Okey, dan akhir sekali PPI pendidikan khas integrasi, yang mana ini adalah merupakan pelajar-pelajar yang berkefungsian sederhana dan mudah. Okey, masalah pembelajaran. Okey, next. Okey, baik. Sustainability ini adalah yang kita boleh offer. Okey, things that can be offered. Yang tadi yang pertama, yang kedua. Yang keduanya adalah sustainability. Memang soal kita ni banyak pokok-pokok. Banyak pokok-pokok yang kita kena nampak macam banyak tapi kurang manfaat. Pokok besar yang akhirnya bukan contoh. Okey, rosakkan situ makam dan sebagainya. Baik, kita cuba nak kurangkan pokok tu. Kita nak tebang tu sebenarnya sebab tu telah dihantar ke DPN dan juga ke Jabatan Perhubungan, dan kita nak gantikan dengan tebang pelayanan. Baik, ini kawasan Sarabang dulu kita di tanah dengan tanaman manis kita tambah ada 44 pokok dan sebagainya. Dan yang ini kita harap program-program menanam pokok-pokok ini selain daripada kita melibatkan kita menjaga jabatan khusus semua datang ke sekolah. Okey. Baik, harum manis yang kita jangka insya-Allah tempat ataupun tempat baru akan dapatlah hasil yang pertama. Okey, boleh membantu sekolah dari segi keuangan. Kemudian kita ada agriculture garden yang kita tanam dengan tanaman-tanaman
kecil-kecil lah. Sawi, bayam, apa sebagainya yang boleh kita makan. Baik, okay, next. Baik, in future, masa depan ni kita ada satu kawasan yang kita nak nak tanam dengan rumput maple grass, rumput yang cadang itu untuk dijual, kemudian untuk menjaga kesehatan. Dan kemudian ada satu kawasan yang saya tengok dipenuhi dengan pokok-pokok yang bushes, bushes dia semak samun, okay? Semak samun yang kita nak tebang semua untuk dijadikan sebagai dusun, mini dusun. And then next, okay, baik, yang tadi ni tanaman-tanaman tu selain daripada kita boleh sonok lah, boleh makan, kita boleh juga mengenal jabatan. Baik, ini why we are different. Kita memang ada beza sikit daripada sekolah-sekolah lain. Kita berada dekat dengan border Malaysia Thai. Okay, jadi kita gunalah kelebihan kita ni, yang mana sekolah kita ni telah menjadi tarikan beberapa sekolah daripada luar. Kalau lepas SMK mereka datang melawat sekolah kita untuk lihat katanya nak tengok PKU1, kita tunjuk PKU1, okay, macam mana kita laksanakan. Okay, kemudian tahun ini kita mendapat menerima lawatan daripada SMK Sultanah Sekolah Ustaz. Satu lagi kita adakan juga international relationship dengan sebuah sekolah di Thailand, sekolah nama Sekolah Malayat. 2 tahun lepas kita telah melawat Thailand, okay, di sebuah agama di samping penderma, sumbangan dalam bentuk wang, makanan, dan juga makanan ataupun pakaian-pakaian, dan juga kita adakan hari keluarga di sana. Dan tahun lepas kita telah memberikan rumah kepada program National Thai Program, Unity Program, program program perpaduan Malaysia Thai yang diorganize oleh PDRM dan juga komuniti setempat, dan kita memberi tuan rumah. Okay, next. Okay, but in future ni sebenarnya sekolah kita ni bukanlah sekolah yang the best pun dah. Cuma ada kita nampak 3 tahun lepas walaupun sekolah yang kita kata tak jauh, sebenarnya kita mampu untuk jadi top 3 dalam result SPM, top 3 sekolah harian. Okay, walau bagaimanapun tahun lepas jatuh, dan tahun ini insyaAllah kita akan next pula insyaAllah, dan kita harap kita mampu berada sekurang-kurangnya dalam top 5 sekolah harian. Okay, top 5, dan kita cuba maintain lah. Kita cuba maintain kedudukan ini daripada tahun ke setahun. Baik, kemudian kita juga cuba maintain ataupun sustain kita punya kejayaan dalam curriculum. Misalnya kita ni kita dah selalu menang di peringkat negeri, Tuhan. Dan 2 tahun lepas daripada saya tempat ketiga di penguasaan, dan gambar itu dapat orang sedang melihat itu adalah kejayaan bekas sebagai kita di Sukan C. Ini tak silap saya, Sukan C di Philippines, 1 pingat emas. Okay. Kemudian tahun 2017 Sukan C di KL, pelajar kita mampu untuk gondol 1 pingat bangsa. Itu satu kejayaan kita, dan tidak ada pun dalam dan kita harap kita boleh maintain. Sekurang-kurangnya dalam 1-2 game kita boleh beat the rest of school in Paris. Kita harap itu. Okay. Baik, kemudian Woodball juga kita mencapai kejayaan yang membanggakan. 2 orang pelajar kita telah berjaya menang di peringkat kebangsaan, dan sepatutnya we are supposed to be the tapi because of the pandemic COVID-19, so the tournament has been postponed.
satu tarikh yang kita tak tahu juga. Ada dua orang pelajar kita yang sepatutnya mewakili negara pun sebenarnya dalam tujuan peringkat dunia. Baik, kemudian robotik ni masih lagi baru. Macam mana pun kita dah nampak dia punya bidik-bidik kejayaan. 2 tahun lepas kita telah berjaya di peringkat negeri Johan kategori novice sebenarnya baru masuk kan, dan berjaya mewakili di kebangsaan. Di peringkat kebangsaan kita telah kalah dipahamkan disebabkan oleh masalah teknikal dia punya peralatan dan masalah. Itu satu masalah kita, satu cabaran yang mana kalau nak berjaya dipahamkan kita perlu lagi ada peralatan yang lebih baik. Okey. Dan kita juga ada pasukan jaminan yang mendapat tunjuk ajar daripada Jabatan Kebudayaan Inggeris. Okey. Dan pasukan jaminan kita telah pun mengadakan 2 kali performance. Yang pertamanya di SNK Kupu Seremban dalam Majlis Koordinasi di Pahang. Dan yang kedua kita telah dijemput ke majlis keduri kahwin yang telah berlangsung di Taipei pada tahun lepas. Okey, dan saya harap perkara ni ada lagi lah pada mana jemputan daripada pihak luar kepada pasukan pemilihan kita. Okey, next. Okay, superhero, the most successful and consistent athlete in the history, loyal, humble and good-hearted, always think positive, courage, optimist and never give up. Dia seorang atlet yang tak pernah berjaya sebenarnya untuk jadi champion. Nasib bukan hari dia. Kita buat kesimpulan itu. Tapi seorang yang tak pernah give up, okey. Dan kita ambil sifat dia, semangat dia yang tak pernah give up untuk kita jadikan sebagai ikon ataupun superhero kita. Jadi beliau adalah Datuk Biswan. Okey, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan ketua dan juga PKK serta pegawai daripada JPN dan juga SSTP yang mengikuti lawatan ini. Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, lawatan ini bukanlah lawatan kerja ataupun, tapi lebih pada lawatan kenalan untuk kita kenal. Yang paling pentingnya saya ingin nak melihatlah sekolah ni ya. Takut nanti tak tahu pula sekolah ni boleh ni macam mana keadaan dia, di mana sekolah tersebut. Ya, jadi alhamdulillah lah hari ini dapat sampai ke SMK Padang Besar Utara. Besar sekolah dia. Ya. Sampai ada naik bukit, naik ke pejabat di atas, bangunannya pun banyak. Tapi bilangan pelajar dia sikit lah. Kalau 318 tu sikit ya. Cuma mungkin kita kena tengok feeder school ni, adakah memang feeder school dia setakat itu bilangan dia yang supply budak pada kita, ataupun kita takut berlaku keciciran ataupun pelajar daripada feeder school ni dia pergi ke sekolah lain. Jadi itu mungkin kena buat sikit kajian lah bersama-sama dengan JPN mungkin dengan Cikgu Midi lah hasil saya untuk lihat balik kenapa bilangan dia sikit. Kalau memang betul bilangan dia memang banyak tu ya, okey lah, tak ada masalah apa. Okey, cuma saya nak tekankan pada beberapa perkara lah. Yang pertama sekali, sekolah ni dia kena ada apa yang kita panggil sebagai pooling factor lah ya, pooling factor untuk pelajar datang ke sekolah kita. Okey, kadang-kadang dia bukan daripada feeder school pun, tapi sebab dia ada pooling factor tu, maka dia sanggup hadir jauh untuk hadir ke sebuah sekolah. Okay, jadi apa yang saya tengok tadi, maksudnya kita ada PBKI di sini, kita ada juga pembaikan motosikal,
Dan yang paling menarik sekali adalah bila ada apa? PPMB masakan. Okey, sebab masakan ni sebenarnya dia adalah satu market yang sangat besar sekarang ni, ya? Skill memasak ni. Kalau kita tengok pun nak dapatkan sijil kemahiran tahap 1 tu, kalau kita pergi ke kolej-kolej swasta dan sebagainya, dia costing dia sebab saya ingat 12,000 kan. Jadi alhamdulillah lah, di sini kita ada menawarkan perkara itu. Cuma saya tak tahulah berapa ramai budak yang ditawarkan pada setiap tingkatan. 25? Tak sampai. Bawah pada 10. Sekarang ada 7. Disebabkan oleh tak ada sambutan ataupun masalah equipment. Dan juga saya ucapkan tahniah lah pada pengetua dan juga pihak perusahaan kerana buat teacher based classroom ni. Untuk sekolah-sekolah yang banyak bilik-bilik ni, sepatutnya teacher based classroom ni dibuatlah, sebab ini juga dia menarik perhatian para pelajar khususnya, dan juga mungkin cikgu-cikgu dia akan lebih bersemangat lah untuk mengajar bila dia memang ada bilik sendiri ni. Okey, bilik sendiri ni. Okey, jadi di sini saya juga tertarik tadi dengan pengetua punya program nak tanam pokok romanis. Rumput Napier tu untuk apa tu? Makanan lembu. Dia jenis rumput yang satu lembu panjang. Jadi kita akan jual rumput tu. Yes, komersial. Untuk komersial lah. Lagi Edible Garden tu. Edible Garden ni apa nama ni, taman yang kita dalam buat macam artifisi. Okey, cumanya saya pun ada pergi ke beberapa buah sekolah. Okey. Contohlah ada satu sekolah dia buat projek tanam cili. Okey, projek tanam cili ni kalau kita tengok betul-betul dia ada dua elemen lah, iaitu agriculture lah. Dan pertanian ni memang agak sesuai lah dengan ekonomi di Perlis ni, sebab kalau kita buat kajian pun hampir 56 daripada ekonomi kita ni datang daripada agriculture lah, ataupun pertanian. Dan agriculture ni dia kena combine dengan entrepreneurship, iaitu keusahawanan. Barulah dia boleh menjadikan orang kata pertanian itu satu perniagaan. Okey, dan juga pada zaman kita ni kita tak dapat lari juga daripada bila tersebut entrepreneur dengan agriculture ni, dia melibatkan ICT, iaitu penggunaan ICT lah, apa-apa sajalah, dan juga IoT, Internet of Things kan. Contohnya macam ICT ni, contohnya meracun menggunakan drone dan sebagainya. Dan IoT ni mungkin dari segi pemasaran lah, kita nak pasarkan produk kita tu. Cumanya apabila kita buat program-program sebegini, saya nak cadangkanlah supaya proses itu dapat kita dedahkan kepada semua pelajar. Semua pelajar. Saya tak mau jadi macam projek tanam cabai. Bila saya tanya dia, di manakah budak terlibat dalam projek tanam cili ni? Dia kata budak terlibat bila kutip cili, bersama-sama dengan cikgu-cikgu kutip cili tu. Jadi saya tanya dia, dari segi polybag, masukkan tanah, tanam cili, benih cili tu siapa yang buat? Dia kata tukang kebun yang buat. Dia saya kata dari segi pemasaran, jual cili, kira untung rugi siapa? Dia kata cikgu yang buat. Saya kata kenapa tak libatkan pelajar? Dia kata pelajar ni susah. Okay, sebab kalau suruh dia siram pun dia tak siram, jadi pokok cili mati. Kalau suruh dia jual pun kadang-kadang duit short lah sebagainya kan. Jadi saya kata lah, maksudnya kita kerugian lah. Sepatutnya budak tu dia dapat belajar 10 proses, daripada awal tu sampai jual, sampai kira untung rugi. Jadi kita bukanlah katakan at that stage masa di sekolah tu dia akan jadi entrepreneur cili yang berjaya dah. Cumanya di sekolah ni kita lebih nak menanam minat, dan memberikan dia exposure tentang projek tanam cili ni. Actually dia boleh dia boleh jana income. Okey, dan juga kalau dia buat betul-betul, dia bukan saja akan jadi job seeker dia.
tetapi sepatutnya dialah yang menciptakan ruang pekerjaan tu kepada orang lain, rakan-rakan dia dan sebagainya. Dan saya rasa apa yang sekolah ni nak buat tu adalah sebagai satu exposure yang cukup baik lah. Jadi saya ucapkan tahniah. Cuma saya harapkan proses itu dapat dieksposkan kepada pelajar kita seramai yang sebenarnya kita dedahkan jugalah dengan aspek entrepreneurship ni. Ya, sebab ruang untuk mereka berniaga ni saya nampak agak luas lah. Kalau dapat kita dedahkan pada awal. Sebab kalau kita tengok perniagaan di bazar sepatutnya dia menjadi ruang lah, antara ruang pada pelajar-pelajar kita ni untuk mereka menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Sama juga bila saya naik PTS balik ke Ipoh, yang duk berniaga di kafe dalam kereta api tu, sebab last stop dia di Padang Besar. Jadi ada beberapa budak daripada sini juga yang memang yang menjadi jaga kafe tu. Kan? Jadi maksudnya ruang-ruang tu kena dilihat. Dan juga saya ingin nak membawa cikgu untuk melihat pada 6 perkara lah dalam apa-apa kita nak melaksanakan. Yang pertama sekali adalah analisa. Kita nak menganalisa lah dari segi data dan sebagainya, supaya kita boleh fokus, kita boleh melaksanakan intervensi yang berkesan lah kepada mereka. Dan juga bila Tuan Mengetua bagi tahu tadi tentang pencapaian SPM dan sebagainya, saya ucapkan tahniah juga lah. Dan saya percaya sekolah ni tak ada, bukan sekolah TS, bukan sekolah mana, bukan lah. Dia tak ada, maksudnya dia tak ada apa-apa support system lah daripada luar. Jadi untuk tuan-tuan boleh membawa sekolah ni kepada ranking yang sebegitu, saya percayalah, maksudnya Tuan Pengetua sendiri maksudnya sebagai instructional leader tu adalah pemimpin yang sangat berkemampuan. Kan? Sebab kalau macam sekolah ni sekolah TS, sekolah amanah, kita tak heran sangat sebab memang ada support daripada luar, daripada konsultan, daripada berbagai-bagai pihak lah yang datang membantu. Jadi saya ucapkan tahniah. Jadi bermaksudnya di sini yang pertamanya cikgu kena fahamlah konten itu, sebab konten dengan approach ni dia melibatkan kita, apa yang kita katakan redesign the curriculum. Kan? Jadi untuk kita sekarang ni, untuk pelajar yang ada dengan kita sekarang ni adalah penting untuk kita redesignkan curriculum tu. Ya, sebab curriculum tu dah ada, silibus tu dah ada, tapi kalau kita mengajar macam cara yang biasa, ya, silibus itu kita tak redesignkan semula, dia akan menjadi satu pembelajaran yang membosankan mereka. Jadi itu adalah memahami silibus itu. Dan yang keduanya adalah cara penyampaian. Cara penyampaiannya harap bolehlah menarik minat pelajar untuk menghadap pembelajaran tersebut. Dan kemudian kita lihat pula kepada impak. Apakah impak yang telah kita dapati? Jadi ini mungkin sebahagian daripadanya lah. Saya teringat kepada apabila saya berada di sekolah sains, ramai daripada mereka yang menjadi usahawan yang berjaya. Jadi bila saya tanya daripada mana mulanya kamu yakin untuk jadi usahawan ni, dia kata mulanya senang. Dulu dia kata sekolah ni ada hari kantin. Jadi masa hari kantin tu kami berniaga. Tak kira lah berniaga macam-macam lah. Berniaga jual air ke, jual apa kan, jual jagung ke apa ke. Dia kata daripada situ, dia kata sebenarnya asasnya yang kita yakin yang menjadi usahawan ni, dia kata boleh buat duit. Dia kata kalau tak didedahkan di peringkat hari kantin tu, dia kata mungkin sampai sekarang dia tak yakin dia akan kerja makan gaji. Jadi itulah kadang-kadang apa yang kita buat tu dia tak berlaku semasa dalam sekolah, tapi kita nak exposure yang kita bagi masa di sekolah tu, itu yang meyakinkan dia untuk involve dalam perkara-perkara tu nanti. Ya, sebab mereka ni dah lain lah. Bila kita nak sebut lagi IR 4.0 ni kan, apa sahaja yang boleh dibuat oleh robot, manusia tetap boleh cari makan lah. Kan? That's why sekarang ni kalau kita tengok graduate banyak yang menganggur dan kebiasaan bawa jadi Grab food, jadi Grab car dan sebagainya. Sebab dia kata kadang-kadang income itu lebih bagus daripada dia jadi engineer. Jadi itulah yang saya ingin nak sampaikan pada tuan-tuan.
Okay, cuma dari segi ni saya tanya lah kerana ada lawatan daripada Sultanah Asma dan sebagainya. Apa maksudnya ada sesuatu yang dapat di-showcasekan lah di sekolah ini. Okey, dan harap dapat diteruskan pencapaian ini dan gunakanlah apa yang ada di environment kita ni, bangunan yang banyak ini, bilik-bilik yang kosong, mungkin kawasan yang luas. Okay, jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan. Jadi sekali lagi tahniah, terima kasih kerana menerima kedatangan kami. Jom. Okay, dan juga atas rawatan ni kita nak menyampaikan sijil pada Tuan Mentua atas persembahan dan juga vision yang saya rasa cukup hebat lah untuk sekolah ni. Okey, tahniah dia jadi. Okey, baik. Tunggu berapa lama lagi sini? Lagi 3 tahun ni. Okey, alhamdulillah. Kurang sikit 3 tahun. Kat sini dah berapa lama? Dah pindah ke nak kekal? Ah, Tak ada tu. Sejuk kat